Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in Musallim salim ala Sayyidina al-Amin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, qad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul azim. Bahagia Tuan Imam Bilal Usi Rajatan Kuasa Surau Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dapat sambung kembali kuliah kita. Dan tafsir ni insya-Allah hujung-hujung kalau ada masa, sebab saya akan bincang satu isu. Saya melihat hari Selasa lepas, saya tengok ramai orang datang surau dan masjid. Kira berduyun-duyun lah, untuk doa awal tahun dan akhir tahun. Surau ni buat ramai orang. Penuh. Saya mengajar di Ceras, asalnya 3 masjid besar. Jadi kalau satu saf tu kira ramai. Asalnya 3 saf setengah. Hari Selasa tu doa awal tahun akhir tahun 7 saf. Kita tidak perlu tunggu 8 minggu selepasnya, cukup esok aja cerah balik. Pergi mana orang-orang ni semua? Baik tuan-tuan, puan-puan dan saudara sekalian, sebenarnya Nabi buat ke tak doa awal tahun akhir tahun ni? Nabi buat ke tak? Tak buat kan? Saya bila saya sebut yang ni kat surau, ada seorang Pak Haji tu nak buat pun tak salah kan. Saya kata nanti dulu, jangan ni bagi ada adab sikit dalam majlis ilmu. Saya tak start lagi ni, baru tanya kan. Oleh kerana orang tua kita pun bagilah ada adab sikit kan. Majlis ilmu ni baru tanya kan, kita tak lanjutkan lagi. Sebenarnya Nabi tak buat pun. Nabi tak buat oleh kerana tahun Hijriah ni, dia mula tahun Hijriah ni pada zaman Sayyidina Umar, pada tahun ke-17 Hijriah. Maknanya zaman Nabi ni tak ada tahun Hijriah lagi. So tak adalah awal tahun akhir tahun ni, jadi memang Nabi tak buat lah. Baik tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, apalah, kita akan bincang lanjut. Cuma bagi orang yang dia suka untuk buat, maka mereka telah menggunakan dalil. Pertamanya surah Ghafir ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan telah berkata Tuhan kamu, mintalah kepadaku dan aku akan kabulkan permintaan kamu. Jadi mereka guna ayat ni, mereka kata minta kan Allah suruh minta. Jadi kalau Allah suruh minta, Allah akan kabulkan. Ini bermakna doa awal tahun akhir tahun tak salah lah. Cuma ayat ni umum. Ayat ni minta pukul 3 pagi pun boleh, pukul 3 petang pun boleh, 12 tengah malam pun boleh, 12 tengah hari pun boleh. So ayat ni umum. Tuan-tuan, kurang sesuai apabila kita nak kaitkan dengan ibadah yang khusus. Kurang sesuai. Baik, kemudian mereka telah menggunakan dalil qiyas. Qiyas ni diambil dalil sesuatu perkara, kemudian dalil ini dibandingkan dengan perkara ni, kemudian diguna dalil itu qiyas. Contohnya, mereka telah mengqiyaskan dengan doa awal bulan. Saya bagi mafhum je. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW apabila melihat hilal, yakni anak bulan, maka beliau berdoa, ya Allah, perlihatkanlah bulan ini kepada kami dengan kebahagiaan, keimanan, keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Dalam hadis yang lain,
Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW apabila melihat hilal maka berdoa, Allah yang maha besar, ya Allah, perlihatkanlah bulan ini kepada kami dengan keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman dan pertolongan pada apa yang kau cintai dan kau redai. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah. Kemudian dalam hadis yang lain dari Qatadah bahawa telah sampai kepadanya bahawa Nabi SAW apabila melihat hilal maka berdoa, semoga bulan ini membawa kebaikan dan petunjuk, semoga bulan ini membawa kebaikan dan petunjuk, semoga bulan ini membawa kebaikan dan petunjuk. Aku beriman kepada Allah yang telah menciptakanmu sebanyak 3 kali. Kemudian berkata, segala puji bagi Allah yang telah membawa pergi bulan ini dan datang dengan bulan ini. Baik, mereka menggunakan dalil qiyas ni. Maksudnya Nabi bila tengok hilal, hilal ni anak bulan. Anak bulan ni biasanya boleh tengok mata kasar ni 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kan? Jadi tuan-tuan, bila Nabi tengok anak bulan ni, Nabi doa. Jadi bila hilal ni, anak bulan ni, dia di awal bulan lah. Jadi Nabi doa bila Nabi tengok hilal tu. Maka mereka ambil dalil ni untuk kiaskan dengan doa awal tahun dan akhir tahun. Sebab di awal bulan Nabi tengok hilal, Nabi doa. Mereka kiaskan, maknanya bolehlah doa awal tahun dan akhir tahun. Okey. Kalau kita nak qiyas, ada beberapa hadis yang lebih sesuai untuk kita qiyas, tetapi kenapa kita tak qiyas? Hadis yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya para malaikat shift malam dan malaikat shift siang silih berganti turun kepada kalian. Mereka berkumpul pada setiap waktu subuh dan setiap waktu asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian, yakni jika waktu subuh malaikat malam, jika waktu asar malaikat siang, naik ke atas. Allah pun bertanya kepada malaikat-malaikat itu, walhal dia lebih mengetahui tentang hamba-Nya, dalam keadaan bagaimana kamu semua tinggalkan hamba-hambaku itu? Jawab para malaikat, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang salat. Begitu juga ketika kami datang kepada mereka, mereka sedang salat. Baik, tuan-tuan, hadis ni cerita dalam sehari ada 2 kali malaikat naik jumpa Allah, subuh sekali, asar sekali, bagi tahu apa amalan kita. Maknanya 2 kali malaikat naik. Subuh tadi ni bila dia naik, kita sedang buat apa? Cerita ke Allah. Asar nanti kita sedang buat apa? Maknanya 2 kali sehari. Kalau kita kiaskan doa awal tahun akhir tahun, kenapa kita tak kias hadis ni? Baik, selalu kita guna apa salahnya, kan amalan baik. Jangan larang orang buat baik, kan amalan baik. Tuan-tuan, berbanding doa awal tahun akhir tahun sekali setahun dengan sehari 2 kali, mana lebih baik? Kan sehari 2 kali lebih baik, sebab ada malaikat shift malam dan shift siang. Subuh sekali, asar sekali naik. Kan kenapa tak buat doa khusus untuk subuh, kemudian doa khusus untuk asar? Kan lebih baik sehari 2 kali berbanding setahun sekali. Okey. Hadis seterusnya, amalan diangkat 2 kali setiap minggu, setiap Isnin dan Khamis. Baik tuan-tuan, hadis ni Rasulullah SAW bersabda, maksudnya amalan manusia dibentangkan setiap minggu pada hari Isnin dan Khamis. Allah pun mengampunkan dosa setiap hamba-Nya yang beriman, kecuali hamba yang saling bermusuhan. Lalu dikatakan pada malaikat, tinggalkanlah dahulu mereka berdua ini sehinggalah mereka berdamai. Hadis sahih Muslim. Hadis ni cerita pula, seminggu 2 kali, Isnin sekali, Khamis sekali, malaikat naik bawa laporan kita punya amalan kita. Jadi tuan-tuan, seminggu 2 kali, Isnin sekali, Khamis sekali. Kalau kita kias amalan hak Nabi tengok hilal tu, kita kias dengan doa awal tahun dan akhir tahun, setahun sekali kita buat, berbanding seminggu 2 kali, mana lebih baik? Sebab kan kita kata apa salahnya, kan amalan doa awal tahun akhir tahun tu kan baik. Tuan-tuan, seminggu 2 kali, mana lebih baik dengan setahun sekali? Seminggu 2 kali. Kenapa tak buat? Kalau kita nak kiaslah. Baik. Seterusnya, amalan diangkat setiap tahun. Usamah bin Zaid melaporkan, katanya, saya pernah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa saya tidak pernah lihat Tuan berpuasa dalam bulan lain sebanyak puasa Tuan dalam bulan Syaban? Jawab Rasulullah SAW, itulah bulan yang ramai manusia lalai antara bulan Rajab dan Ramadan. Ia adalah bulan yang diangkatkan amalan kepada Tuhan sekalian alam, dan aku suka amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Sunan As-Surah. Tuan-tuan, hadis kedua tadi sahih Muslim.
Tuan-tuan puan dan sekalian, dalam hadis ni pula untuk peringkat tahun, setahun sekali Sya'ban diangkat amalan. Ini bermakna peringkat hari ada 2 kali, subuh sekali, asar sekali. Peringkat mingguan ada Isnin sekali, Khamis sekali. Kalau peringkat tahun bulan Sya'ban, kenapa kita tak buat ni? Doa sehari 2 kali, doa seminggu 2 kali. Kenapa tak buat? Kenapa mesti ada doa awal tahun dan akhir tahun tu? Kalau kita nak kias, okey, tak apalah tuan-tuan, begini. Bila Nabi tak buat, sebab Nabi tak buat, sahabat pun tak buat. Sahabat pun tak buat. Tuan-tuan puan dan mak sekalian, siapa amalan yang terbaik sekali untuk yang boleh kita contohi? Siapa? Nabi. Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh yang terbaik, contoh ikutan yang terbaik. Nabi terbaik sekali. Nabi kalau buat, confirm tak salah, confirm betul. Kalau orang lain buat, ada ihtimal, mungkin salah, mungkin betul. Kenapa kita tidak bersungguh-sungguh buat apa yang Nabi buat ni? Tuan-tuan, cuba jujur dengan diri kita masing-masing. Sekarang ni kita jujur dengan diri kita masing-masing. Hak Nabi buat semua ni, kita buat habis lagi? Tak habis pun. Habis tu kenapa pergi cari hak lain? Hak Nabi buat ni tak habis pun kita buat, kenapa perlu cari yang lain? Okey, tuan-tuan boleh bersetuju dengan saya? Kalau kita buat semua hak Nabi buat, kita akan jadi umat Islam yang paling hebat sekali. Setuju tak? Setuju. Musuh-musuh Islam cukup takut kalau umat Islam buat apa yang Nabi buat. Sebab itu kadang-kadang ada je benda-benda dia nak divertkan, dia nak alihkan perhatian kita daripada apa yang Nabi buat kepada apa yang Nabi tak buat pun. Jom kita buat hak Nabi buat dulu. Hak tu confirm betul. Malangnya ada orang bersungguh-sungguh mempertahankan, carilah dalil Quran, cari dalil hadis. Kadang-kadang agamawan cari dalil Quran, cari dalil hadis, mempertahankan hak Nabi tak buat. Hak Nabi buat tak pertahankan pun. Tuan-tuan, kadang-kadang ada orang dia ulu, dia melampau. Ada 3 orang lelaki yang pergi jumpa Rasulullah. Pergi jumpa Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah. Tanya amalan Nabi ni macam mana. Pergi tanya, mereka pakat nak tahu Nabi ni buat apa sebenarnya. Kalau boleh nak contohi Nabi. Aisyah cerita satu persatu. Kemudian bila 3 lelaki ni dengar, seorang kata, kalau macam itulah aku akan berpuasa sepanjang tahun, tak nak ada hari pun aku tak berpuasa. Seorang lagi kata, aku nak bangun malam solat dan aku tak nak tidur pun. Selepas pada ni, kalau macam ni lah amalan Nabi, aku tak nak tidur dah, nak bangun malam je. Hak seorang lagi kata, kalau begitulah amalan Nabi, kalau begitulah amalan Nabi, aku tak nak kahwin-kahwin dah, nak ibadah je. Nabi bila tahu, Nabi marah. Nabi kata, asumu wa uftir, aku puasa dan aku juga berbuka. Aku bangun malam dan aku juga tidur, dan aku juga berkahwin. Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa tak suka dengan sunnah aku bukan daripada kalangan aku. Ni ekstrim lah tuan-tuan. Ekstrim. Bila dengar Nabi buat macam ni, aku kalau boleh nak lebih lagi. Nak lebih lagi. Kalau Nabi bangun malam, Nabi tidur, aku tak nak tidur-tidur. Nabi marah macam ni. Siapa contoh yang terbaik? Nabi kan? Habis tu kenapa kita tak nak contohi Nabi? Jom kita pakai ikut hak Nabi buat dulu ni. Kemudian nak fikir aksesoris, itu bab lain. Okey, macam ni. Muka tuan-tuan perempuan tak puas hati je. Dah lama dah kan duk buat amalan ni kan. Okey, lupakan dulu bab dalil. Kita bincang implikasi. Saya suka bercakap soal realiti. Tuan-tuan, buangkan hak taksub ni. Kemudian hak ni dah datuk nenek moyang kita buat, buang dulu tepi, cuba lapangkan dada, dengar dulu. Kan, lapangkan dada. Dia manusia, kalau dia taksub je dengan satu-satu ada pegang tu, rosak.
puasa tuan, jangan tak su, lapangkan dada. Ni kita bincang implikasi. Realitinya masyarakat kita ni lah, terutama tambah kampung-kampung lagi ya, mereka datang untuk doa awal tahun dan akhir tahun ni. Mereka sebenarnya ada dua kepercayaan. Pertama, mereka percaya hak tu Nabi buat. Betul saya cakap? Betul tak saya cakap? Tak betul. Tuan-tuan, orang ni datang sebab dia ada kepercayaan benda ni Nabi buat, terutama kampung-kampung. Yang keduanya tuan-tuan, mereka percaya bahawa buka buku tahun baru dengan tutup buku akhir tahun ni muat cantiknya. Hak tengah-tengah nak melingkup buat apa pun tak apa. Hak buka dengan tutup muat cantik. Dan betul tak? Kau tidak tersebar hadis palsu macam-macam. WhatsApp semua kita baca naik risau. Ni bukan Nabi cakap ni. Dia pandai-pandai pula. Tuan-tuan, ada kelompok manusia yang dia nak buka buku dengan tutup buku mau cantiknya. Tengah-tengah tak kisah. Tuan-tuan, ada satu organisasi tu. Ini organisasi para isteri. Para isteri. Dia kalau suami dia punya bos tu Islamik, okey lah. Tapi kalau suami tak berapa nak Islamik, so organisasi isteri ni dia akan bermasalah. Biasanya saya tengok organisasi ni dia buat macam mana tau? Untuk pembukaan tahun, organisasi ni buat baca Yasin. Nanti ujung tahun organisasi ni sekali lagi buat baca Yasin. Tengah tahun kau nak buat dangdut ke, poco-poco ke, kau melingkup lah. Awal dengan hujung mau cantiknya. Ni pemikiran kita. Realitinya berlaku tak? Tuan-tuan, berlaku tak? Jujurnya berlaku tak? Berlaku. Masakan tidak, tuan-tuan, pergi mana? Penuh hari tu, pergi mana? Tahun depan, doa awal tahun akhir tahun buat lagi. Ramai tak lagi? Ramai lah. Esok hilang pula. Bukan baru setahun kita buat, berpuluh tahun kita melahirkan masyarakat yang macam ni. Ini implikasinya. Dan akhirnya masyarakat kita nampak apa? Hak Nabi buat ni kecil je. Hak Nabi suruh ni kecil. Oh, doa awal tahun akhir tahun, oh yang ni besar, ni kena datang. Di sisi masyarakat kita, doa awal tahun akhir tahun ni besar. Hak Nabi suruh buat kecil. Betul tak? Kalau tidak, kenapa dia datang doa awal tahun dan akhir tahun? Kenapa dia tak datang malam ni? Kenapa? Sedangkan tuan-tuan, kan Nabi suruh lelaki salat di surau dan masjid di rumah Allah. Kenapa tak datang? Nabi suruh kan tu. Dia nampak Nabi suruh ni dia kecil lah. No, hak Nabi tak suruh tu, hak tu besar. Itu yang berderu datang masjid tu. Sebab dia nampak besar. Ni Nabi suruh datang masjid, datang surau. Kenapa tak datang? Sebab nampak kecil. Tuan-tuan nampak implikasi dia? Nampak? Baik, saya bagi contoh-contoh yang lain supaya tuan-tuan nampak. Dia bahayanya benda ni. Akhirnya dia nampak Nabi suruh tu kecil, Nabi tak buat tu nampak besar sangat. Itu implikasi dia. Dan akhirnya pemikiran kita berjaya didivertkan, dialihkan. Daripada isu besar nampak isu kecil, hak kecil nampak besar. Hak Nabi suruh buat nampak kecil, hak Nabi tak suruh buat ni nampak besar. Berjaya didivertkan. Saya bagi contoh yang lain. Salah sebuah masjid di Ceras gak, nazir dia minta tolong saya. Dia kata, Ustaz, tolong nasihat sikit orang taman ni. Dia kata, sebab orang taman ni kalau macam isteri dia bersalin dia tengah-tengah malam dia bawa nak tanam uri kawasan masjid sebab nak berkat. Kan? Tuan-tuan, pukul 1-2 pagi bawa cangkul ni, jeng, macam Mark of Zorro. Tuan-tuan, nak mari tanam kawasan masjid uri. Uri ni tuan-tuan, tanam mana pun tak apa. Dia sekadar tanam, tak nak bagi binatang makan semua. Kononnya tanam masjid, di masjid dapat berkat. Nampak orang kita. Saya kata, kalau nak berkat, bukan tanam uri kawasan masjid, bapak mari masjid lah baru berkat. Tuan-tuan tengok orang kita, dia nampak isu-isu kecil ni sebagai besar. Kau tahu tak uri, orang cerita, ni main orang cerita, kalau tanam kawasan masjid berkat. Oh, tuan-tuan, bapak mari masjid baru berkat.
Nampak tuan-tuan? Pemikiran kita akhirnya, cara kita berfikir, cara kita beragama, dia akan berjaya diselewengkan kerana benda-benda macam ni. Hak Nabi suruh buat ni kita nampak kecil, hak Nabi tak suruh buat kita nampak besar. Akan diselewengkan. Contoh bab akad nikah. Akad nikah. Tuan-tuan, akad nikah. Saya sebut tuan-tuan, akad nikah. Ain, qaf, dal. Akad. Sebut betul-betul akad. Sebab orang kita, dia kata apa? Angkat nikah. Kan bila balik pada surau masjid tu, dia tanya macam mana angkat nikah tadi? Jawab kat dia, angkat nikah malam ni. Tadi ni akad nikah. Nak angkat nikah malam ni. Tuan-tuan, biar kita bercakap ni, kita bercakap je, orang nampak, oh dia ni ada ilmu ni. Sebab tu saya menyeru tuan-tuan nak datang kuliah ni, biar bila kita bercakap je, orang nampak dia ni ada ilmu. Macam tuan-tuan pergi R&R lah, pergi kencing kan, R&R, masuk toilet. Tuan-tuan kencing toilet ni, kemudian sebelah lagi ni, tuan-tuan tak tengok pun siapa. Tak tengok pun siapa. Tiba-tiba tuan-tuan dengar istibrak. Dalam otak tuan-tuan automatik, orang sebelah ni orang mengaji ni. Kan? Kita tak tengok pun lagi siapa. Kita rasa dia ni orang mengaji sebab dia istibrak. Nampak tuan-tuan? Tak tengok lagi muka. Sebab tu biar kita sebut tu, kita tak akad nikah, oh dia ni mengaji. Kan? So betul kan? Akad nikah, bukan angkat nikah. Baik, sementara saya sebut akad nikah ni, saya nak bincang satu dua perkara lah yang berkaitan. Tuan-tuan, kalau anak-anak tuan-tuan nak nikah, tuan-tuan cari saksi hak cerdik sikit. Jangan cari saksi hak tak berapa nak mengaji ni. Sebab kalau cari saksi hak tak berapa nak mengaji, dia suka untuk membatalkan akad orang. Dia kira nak batal saja. Tuan-tuan tengok dalam rukun akad kan ada pengantin